Sesi ini adalah wakil-wakil GISBH yang telah pun menjalani tahanan riman dan kini dibebaskan atas jaminan polis. Dan kami adalah barisan yang dilantik untuk menjaga hak kepentingan syarikat GISBH, begitu juga kepada menjaga hak kepentingan pegawai-pegawai kanan dan pengurusan tinggi GISBH. Saya Rosli Kamarudin, bersama saya ialah Tuan Najib Zakaria dan juga Tuan Haji Hasnan Hamzah, begitu juga Puan Dorina binti Abdullah, Tuan Bustamam Ahmad dan juga Encik Muhammad Zaim Rosli. So ini adalah di antara tim peguam yang akan membantu GISBH dan pegawai-pegawai kanan mereka untuk menangani kes ini. Ingin saya nyatakan bahawa kenapakah siaran media ini diperlukan oleh GISBH dan kami diarah untuk membantu GISBH. Pertama, ingin disampaikan tuan-tuan perlu tahu bahawa esok akan diperdebatkan di Parlimen oleh 3 YB menteri kita mengenai GISBH. Kami mempunyai masa yang suntuk untuk mengutus apa-apa surat kepada ketiga-tiga YB menteri yang akan berhujah besok di Parlimen. Dengan demikian kami ambil kesempatan ini untuk menyampaikan rayuan GISBH dan juga anak guam kami kepada kerajaan. Pertama, ingin saya nyatakan bahawa kami diarahkan untuk menyampaikan kepada pihak kerajaan, pihak berkuasa, pihak PDRM bahawa GISBH dan juga sesiapa yang disiasat di bawah kes ini tidak mengamalkan apa-apa sikap berkonfrontasi dengan pihak berkuasa dan pihak kerajaan. So, kami diarah untuk menyatakan bahawa GISBH, pegawai-pegawai tinggi dan sesiapa yang disiasat di bawah kes ini ingin bersama-sama dengan pihak berkuasa. Hak untuk menyiasat ini adalah hak pihak berkuasa. Kami akur dengan siasatan ini, tetapi rayuan GISBH dan sesiapa yang disiasat ialah siasatlah dengan adil dan dengan aman. Kerjasama akan diberikan. Jadi rayuan yang ingin disampaikan oleh GISBH ialah pertama, pihak berkuasa mempertimbangkan dengan aku janji dan kerjasama yang akan diberikan oleh suspek yang ditahan atau yang dibebaskan dengan jaminan polis bahawa Undang-Undang Keselamatan SOSMA tidak dikenakan ke atas suspek dan juga GISBH. Ini adalah rayuan yang pertama, supaya Undang-Undang Keselamatan tidak dikenakan. Kedua, GISBH, ahli lembaga pengarah dan pegawai-pegawai syarikat telah memberi kerjasama yang baik dan akan terus berbuat demikian dalam apa-apa siasatan pihak berkuasa PDRM dan mana-mana agensi penguatkuasaan yang lain, termasuk pihak berkuasa agama negeri. Ketiga, merayu kepada semua NGO, persatuan, ahli politik, ahli profesional dan individu-individu yang lain, termasuk semua netizen yang tidak dilantik oleh GISBH supaya menghentikan sebarang polemik, perdebatan dan sebagainya yang boleh menimbulkan rasa tidak senang mana-mana pihak berkuasa, termasuk PDRM. Yang keempat, menegaskan bahawa GISBH dan komuniti GISBH bukanlah kumpulan pengganas dan biarlah pihak PDRM dan juga agensi yang berkaitan untuk menyelesaikan siasatan mereka dan hak undang-undang GISBH akan diurus oleh pasukan peguam yang dilantik. Kelima, GISBH merayu
agar kerajaan pihak berkuasa memberi kebenaran kepada semua yang terlibat untuk sama-sama terlibat di dalam apa-apa pengurusan kebajikan anak-anak, dan juga untuk dan memberi aku janji akan mematuhi segala aturan-aturan yang ditetapkan. Yang keenam, merayu kerajaan atau pihak berkuasa memberi kebenaran kepada usahawan-usahawan GISBH memulakan perniagaan semula untuk kesinambungan kehidupan kerana mereka tidak terlibat dengan aktiviti ataupun perniagaan haram. So itulah antara rayuan dikemukakan kepada pihak kerajaan, yang mana rayuan ini juga akan disampaikan secara bertulis kepada YB Menteri yang terlibat. Jadi kalau kita melihat baru-baru ini sidang media iaitu yang berusaha Tan Sri Ketua Polis Negara bertarikh 10 hari bulan 10 24, kedudukan pada masa tersebut 10 Oktober iaitu tahanan SOSMA 58 orang, yang masih diriman pada tarikh 10 hari bulan 10 35 orang, yang telah dijamin 237 orang, yang telah bebas tanpa syarat 37 orang. Ini data dari yang saya baca adalah data yang diberikan oleh Tan Sri Ketua Polis Negara, ya. Dan mangsa yang diselamatkan 620 orang. Ini data pada tarikh tersebut, dan 553 diletakkan di pusat perlindungan JKM. So ini adalah data pada tarikh 10 hari bulan 10. Jadi kalau tuan-tuan semalam mendengar satu sidang media daripada ibu bapa yang mengatakan bahawa mereka tiada kaitan langsung dengan GISBH dan anak-anak mereka juga telah pun berada dalam perlindungan, maka saya menyeru kerajaan, bantu uruslah tanpa mereka perlu mengambil tindakan undang-undang. Saya juga kami mendapat maklum bahawa sekumpulan ini memang tiada kaitan langsung dengan GISBH dan mereka telah pun dibawa oleh JKM di dalam operasi yang tertentu. Baik, selain daripada itu ingin saya menegaskan bahawa GISBH ini siasatlah, kerajaan siasat. GISBH akan beri kerjasama. Saya berpendapat tidak perlu suatu tahanan seperti yang telah berlaku. Yang berlaku selama ini ialah tahanan berulang kali. Tahanan berulang kali ini ada yang sampai mencecah lebih 20 hari, dan kemudian ada yang di SOSMA. Maksudnya selepas tahanan 20 hari, ada yang di SOSMA 28 hari, dan selepas ini bergantung kepada keputusan pendakwaan. GISBH merayu bahawa tidak perlulah undang-undang keselamatan security law ini digunakan terhadap mereka kerana mereka bukanlah kumpulan pengganas. Tanganilah kes GISBH ini dengan aman. Jika siasatan itu berkaitan akidah, biarlah pihak berkuasa agama negeri menyiasat dan menentukan dan menguruskan akidah GISBH. Jika ada kes jenayah berlaku di mana-mana dalam komuniti mereka, siasat dan tuduhlah itu suatu perkara yang berasingan. Berilah kebenaran kepada pengusaha-pengusaha, usahawan-usahawan GISBH untuk meneruskan kesinambungan hidup mereka. Tiada perniagaan haram yang kita dapati dilakukan oleh mereka di tanah air ini, ya. Dan kami mendapati bahawa
tiada pusat perjudian dibuka oleh GISBH, if you can condone that, ya. Tiada pusat perjudian online dibuka oleh GISBH, if you can agree with me, ya, press, ya. Tiada pusat-pusat ataupun rumah-rumah pelacuran yang di bawah GISBH, you can condone me, we got no complaint on that. Maka siasatan terhadap GISBH ini lakukanlah mengikut penuh tertib undang-undang dan juga ihsan kerajaan. Berilah ihsan kepada mereka di dalam siasatan ini, ya. Tidak perlu tahanan berulang. Majoriti tahanan yang telah pun dibebaskan memaklumkan kami bahawa hari-hari siasatan itu beberapa hari sahaja, tetapi tahanan itu sampai 20 hari. Ini suatu yang tidak ihsan, ya, suatu yang tidak ihsan, ya. Kumpulan tertinggi ditutup mata, kawalan ketat ala kes Lahad Datu. Ini pun saya rasa berilah ihsan, belas kasihan kepada mereka yang uzur, yang tua, berusia 70 tahun, 60 tahun, sakit, dan di dalam tempoh tahanan ini ada yang di-warded di hospital, 2 orang di-wardedkan di hospital. Begitu juga saya dapati bahawa keadaan seperti ini, kami berpendapat ialah tidak perlu dilancarkan pemusnahan terhadap GISBH ini, kerana mereka tidak perlu dihukum sebelum apa-apa sabitan, ya. Kalau penahanan itu berlawanan, kalau siasatan ataupun kegiatan mereka dianggap bertentangan dengan ahli sunnah wal jamaah, tanganilah mengikut hukum yang sedia ada, tanganilah mengikut enactment kerajaan negeri yang sedia ada. Berkaitan akidah ini juga, dia tidak akan sama keadaannya dengan peruntukan undang-undang di dalam kanun keseksaan ataupun penal code. Dia akan membawa jurusan yang berbeza antara undang-undang syariah, antara akidah berlawanan, ataupun sesuatu yang dikatakan sesat, tidak sama dengan apa-apa pertuduhan dalam mana-mana seksyen kanun keseksaan. Jadi kalau ada keraguan mengenai wang, akaun dan sebagainya, tanganilah mengikut undang-undang yang sedia ada. Tidak perlulah terbawa-bawa dengan anjuran ataupun siasatan pukas, maka tangkapan dibuat secara pukat. Jadi siasatan seperti pukas, tangkapan seperti pukat. Ini suatu yang tidak ihsan di dalam kerajaan madani sekarang ini. Jadi kita merayu bahawa apa rayuan yang dikemuka itu dapatlah sampai kepada pihak berkuasa. Kerjasama akan diberikan oleh GISBH, tanganilah mengikut undang-undang, tiada perlu suatu undang-undang keselamatan. Ya, sekian, terima kasih.